Mereka kata benda yang duduk dalam tu badannya bongkok, kuku, kaki, tangan semua panjang, rambut kerinting, berbulu. Waktu maghrib memang dia suka main dalam tandas tu. Cuma guru mereka ada pesan, jangan tinggal solat, baca Quran, jangan kencing berdiri. Sebabnya benda ni memang ada sekeliling kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan pengalaman Zam masa belajar di Cyberjaya dulu. Dulu Cyberjaya bukan macam sekarang ni. Kalau tak duduk hostel, pilihan paling dekat ialah Cyberia. Tapi sekarang ni dah banyak kondo atau apartmen yang boleh disewa. Kalau nak makan pun cuma ada strip mall dengan bus station je. Nak tahu kisah apa yang Zam kongsikan? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Masa Zam belajar dekat Cyberjaya dulu, lepas setahun duduk hostel, Zam dengan 3 orang kawannya yang bernama Zul, Adi dan Zaha bercadang nak pindah rumah. Disebabkan semuanya ada kereta, mereka cadang nak tinggal di Seri Kembangan. Mereka berempat tak nak tinggal dekat apartmen atau kondo sebab dah lah bayar mahal, rumah pula kecil. Masa proses nak cari rumah baru ni, Zam tak ikut. Dia ada hal dekat kampung. Balik kampung je, mereka cakap dah dapat rumah. Duit deposit rumah pun mereka bayarkan dulu. Sebuah rumah teres 2 tingkat, rumah baru di kawasan yang baru. Barisan rumah mereka sewa ni ada 10 buah rumah, yang berpenghuni cuma 5 buah je. Barisan depan pun lebih kurang sama. Majoriti yang tinggal dekat kawasan ni bukan Melayu, tapi angka-angka dan anti-anti dekat sini memang beramah. Masa mereka pindah rumah, kawan Zam yang bernama Adi ada bawa seorang lagi kawan dia bernama Kamal tinggal sekali dengan mereka. Kamal ni dah kerja, seorang yang rendah diri, baik dan tak banyak kerenah. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik dekat atas, 1 bilik dekat bawah. Zam duduk seorang dekat bilik atas. Sebelah bilik Zam, bilik Adi duduk seorang juga. Zaha dengan Zul duduk dekat master bedroom. Kamal duduk bilik bawah. Master bedroom ni berdepan dengan bilik Zam. Setiap malam Zam akan ke perpustakaan sorang-sorang. Yang lain selalu duduk rumah atau keluar dengan girlfriend masing-masing. Sepanjang Zam kenal dengan kawan-kawan dia ni, memang setiap malam mereka akan keluar. Kadang-kadang ada juga mereka ajak keluar sama-sama, kadang-kadang tak. Zam tak kisah pun sebab kerusuh yang mereka ambil ni lain-lain. Satu malam Zam balik dari perpustakaan, dia terus masuk tidur. Dalam pukul 3 pagi, Zam terbangun sebab dia terdengar macam ada orang tengah bersembang dalam master bedroom. Zam bangun dan terus tolak pintu master bedroom tu. Zam terkejut bila nampak kawan-kawan dia tengah bertafakur sambil baca ayat-ayat tertentu. Salah seorang dari mereka tersedar. Lepas tu dia suruh yang lain berhenti. Rupanya mereka ni ada belajar ilmu. Setiap malam mereka pergi jumpa guru mereka. Panjang lebar lah mereka bercerita dekat Zam apa yang mereka belajar. Mereka bukan belajar ilmu sesat, ilmu yang elok. Cuma malam tu mereka nak cuba ilmu yang mereka belajar tu. Rupanya Kamal tu salah satu dari guru mereka. Ada satu hari tu Zam balik lambat dari perpustakaan, lebih kurang pukul 2 pagi baru dia gerak balik. Sebelum tu Adi ada mesej kalau nak balik telefon mereka dulu. Disebabkan terlupa, Zam pun terus balik rumah tanpa telefon mereka dulu. Masa sampai dekat depan rumah, Zam rasa lain macam sikit. Bulu roma terus meremang, rasa macam takut sangat. Bila nak buka pintu pagar, tiba-tiba ada angin bertiup perlahan je kena muka Zam. Masa tengah buka pagar tu pula, Zam perasan macam ada benda bertinggi atas porch rumah tu. Tapi bila perhati betul-betul,
tak ada pula. Lepas masuk rumah, terasa sunyi lain macam. Disebabkan dah rasa seram sangat, Zam telefon kawan-kawan dia dan bagi tahu dia dah sampai rumah. Zam kena marah jugalah sebab balik rumah tak telefon mereka dulu. Lebih kurang dalam 10 minit mereka sampai rumah dan terus menuju ke bilik Zam. Mereka tanya Zam, okey tak? Zam cuma cakap dia ada rasa seram sikit je. Rupanya mereka tengah cuba ilmu, dapatlah tangkap seekor langsui dekat kawasan perumahan mereka tu dan ikat langsui tu dekat depan rumah. Lepas tu mereka pergi makan. Mula-mula Zam tak percaya, tapi disebabkan ada budak lain yang bukan teman serumah yang ikut mereka sekali malam tu mengiyakan sampai terkencing dibuatnya. Saat tu juga Zam suruh mereka pergi buang langsui tu. Sejak malam tu, setiap kali balik dari perpustakaan, Zam mesti telefon salah seorang teman serumah dia. Seram juga kalau ada benda-benda pelik yang mereka buat dekat rumah tu kan. Hari pun berlalu. Malam tu macam biasa, Zam sampai rumah dalam pukul 1 pagi. Masa sampai tu, semua teman serumah dia tengah layan movie dekat bawah. Lepas sembang dengan mereka kejap, Zam terus naik atas bersiap nak tidur. Tak lama lepas tu, Adi pun naik. Bilik dia sebelah bilik Zam je. Masa nak tidur tu, tak tahulah kenapa Zam rasa bilik dia panas sangat. Pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kena, susah nak lelapkan mata. Zam pun bacalah doa-doa yang dia tahu. Masih tak boleh tidur juga. Bilik terasa bahang. Tiba-tiba Zam perasan macam ada sesuatu tengah bertinggik dekat tingkap bilik dia. Zam memang tidur menghadap tingkap. Dari apa yang Zam pernah belajar, dia seru benda tu supaya tunjukkan diri. Tapi mungkin disebabkan ilmu tak cukup, Zam tak nampak jelas sangat benda tu. Yang pasti memang ada benda bertinggik dekat tingkap bilik dia tu. Bila dah terasa seram sangat, Zam terus keluar bilik, turun ke bawah. Sampai dekat bawah, Zam tengok Kamal tengah tutup TV. Baru nak masuk bilik, Zam terus bagi tahu Kamal apa yang dia nampak. Jadi Kamal pun naik ke bilik Zam dan periksa. Selang 5 minit, Kamal turun dan bagi tahu memang ada benda bertinggik dekat tingkap bilik Zam tu. Tapi masalahnya, benda tu tak nak pergi bila Kamal cuba halau tadi. Dia pun kejut semua teman serumah yang lain. Bila semua dah turun ke bawah, sekali lagi Kamal naik sorang-sorang dan bawa kapak kecil dan garam kasar. Yang lain dah bersedia ambil wuduk. Zam je yang tergebel-gebel tak tahu nak buat apa. Lepas 10 minit, Kamal turun dan bagi tahu benda tu masih tak nak pergi juga. Katanya itu laluan dia. Memang dari dulu dia lalu lalang ikut jalan tu. Cuma malam tu dia berhenti dekat bilik Zam. Kata Kamal, makhluk ni berupa hantu perempuan Cina, rambut panjang, pakai baju putih, cantik. Hantu ni memang kuat dan degil sikit. Kalau nak paksa hantu ni pergi, Kamal tak boleh buat seorang-seorang. Jadi semua kawan-kawan Zam kena naik atas tolong Kamal. Zam pun naik sekali lah. Tak berani dia nak duduk seorang-seorang dekat bawah. Lepas tu Kamal suruh Adi temankan Zam duduk dekat master bedroom, biar mereka bertiga hadap hantu perempuan tu. Kamal, Zahar dan Zul pun masuk bilik Zam yang bertentang dengan master bedroom. Tak lama kemudian, Zam terdengar bunyi bising datang dari bilik dia. Tak pasti bunyi apa. Adi bagi isyarat supaya senyap, buat tak tahu je. Kemudian terdengar bunyi angin dari bilik tu pula. Kuat sangat. Adi terus tarik tangan Zam, suruh duduk tengah-tengah bilik dan baca doa-doa yang dia tahu. Lepas tu Adi mula baca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Kamal, Zahar dan Zul keluar dari celah-celah almari baju dalam master bedroom tu. Zam dengan Adi punyalah terkejut. Macam mana boleh jadi macam ni? Kamal, Zahar dan Zul terus terpinga-pinga. Muka nampak macam kena pukau. Cepat-cepat Adi lawangkan azan. Lepas tu dia basuh muka Kamal, Zahar dan Zul. Barulah mereka bertiga tersedar. Mereka macam pelik. Macam mana boleh berada dalam master bedroom? Padahal tadi mereka bertiga berada dalam bilik Zam, depan bilik master bedroom ni. Masa tu Allah je yang tahu perasaan Zam. Takut sebab tak tahu nak buat apa. Nak lari keluar, dah pukul 4 pagi. Kamal bagi tahu mereka dah suruh hantu tu keluar cara baik, tapi benda tu degil. Jadi mereka pun berkasar lah sikit. Hantu ni pun berkasar juga. Masa tengah berlawan cara batin tu, tiba-tiba pandangan jadi gelap dan bila Kamal baca ayat Quran, mereka dah berada dalam almari, dalam master bedroom tu. Disebabkan tak puas hati, Zahar dengan Adi masuk bilik Zam semula. Kamal turun bawah, keluar rumah dan baling garam kasar sekitar kawasan rumah. Zam dengan Zul tunggu dekat dalam bilik master bedroom. Zam tanya Zul, ini kira hantu paling kuat ke yang mereka pernah jumpa? Zul cakap tak juga, ada yang lagi ganas. Cuma hantu dalam bilik Zam tu degil sangat. Tiba-tiba Zam terdengar suara orang marah-marah dalam bilik dia. Mungkin Zahar dengan Adi marah hantu tu kot. Lepas tu Zul suruh Zam duduk bawah sambil baca Al-Quran. Tak lama lepas tu Zul mula laungkan azan. Lagi kuat Zul laungkan azan, lagi kuat pula bunyi bising dalam bilik Zam tu. Bukan bunyi mengilai, bunyi macam angin ribut. Barang-barang habis semua jatuh. 15 minit kemudian, Zahar dengan Adi masuk dalam master bedroom sambil tersengih. Adi bagi tahu hantu tu memang kuat. Dia tak nak pergi sebab itu laluan dia. Tapi hantu tu dah janji dia takkan ganggu atau kacau sesiapa lagi. Mungkin hantu perempuan tu minat dekat Zam kot, kata Adi. Lagilah Zam jadi seram.
Zaha tenangkan Zam dan begitu benda ni boleh diselesaikan cara baik dan suruh Zam tidur dalam master bedroom je malam tu. Mula-mula Zam setujulah, tapi disebabkan dah dekat pukul 5 pagi, Zam cakap dia nak tidur bilik sendiri. Sebenarnya Zam memang ada masalah tidur. Maksudnya dia tak boleh tidur kalau bukan dalam bilik. Mula-mula semua tak setuju sebab takut benda ni kacau lagi. Jadi semua sukarela nak tidur depan bilik Zam ni. Tingkat atas ada ruang tamu satu lagi dengan bersyarat pintu bilik Zam ni kena buka. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi lepas tu. Pagi tu semua orang terlepas solat subuh. Lepas solat, adik beritahu malam nanti mereka akan panggil kawan seorang lagi untuk tengok-tengok kat rumah ni. Sebab makhluk halus ni bukan boleh percaya. Disebabkan mereka nak jemput kawan lain untuk tengok kat rumah ni, jadi dalam pukul 5 petang semua dah berada dekat rumah. Rupanya mereka panggil Abang si Zul ni. Abang si Zul ni Zam kenal. Nama dia Salim. Mereka panggil Abang Salim. Budak silat. Memang tegap badan dia. Kata Abang Salim, masa Zaha, Adi dan Zul cari rumah sewa ni dulu, dia ada ikut mereka sekali dan mereka memang tahu rumah ni ada sesuatu. Tapi mereka yakin mereka boleh uruskan benda tu. Abang Salim siap tunjuk tempat yang ditangkap makhluk tu dalam rumah ni. Lagi berderau lah darah Zam. Patutlah tandas bawah ni mereka tak pernah guna. Ada benda lain yang duduk. Masa tu Zam dah terasa macam tikus makmal je. Yelah, dia tak tahu apa-apa pasal rumah ni. Lepas maghrib, Abang Salim minta izin naik ke atas dan duduk dalam bilik Zam. Dia berdua dengan Kamal. Mereka bawa garam. Abang Salim ada bawa benda berbalut. Zam nampak macam keris. Yang lain semua duduk bawah. Masing-masing senyap je. Selang 20 minit kemudian, terdengar suara mereka berdua bercakap dan bunyi barang jatuh diikuti dengan suara jeritan. Tak lama lepas tu, Abang Salim dan Kamal keluar dengan muka merah padam. Mereka berdua terus turun ke bawah, isap rokok sambil buka baju. Yang lain pun turun bawah jugalah nak tahu apa yang jadi. Abang Salim cakap dah selesai. Mereka paksa juga benda tu jangan singgah dekat sini lagi. Memang susah jugalah, tapi disebabkan malam tu mereka dah lebih bersedia, hantu tu jadi takut. Kata Abang Salim, benda ni memang akan lalu lalang dari point A ke point B setiap malam. Jadi kadang-kadang dia akan bertinggi dekat kawasan-kawasan tertentu. Sebelum balik, Abang Salim pesan pada Zam, jangan tinggal solat. Tidur kena berwuduk dan baca doa sebelum tidur. Lepas kejadian malam tu, Alhamdulillah, benda tu dah tak datang lagi. Zam pun jalankan rutin macam biasa. Pergi kutub kanah setiap malam. Sampai satu malam, benda lain pula yang datang mengganas. Ada satu hari tu Zam ke perpustakaan macam biasa. Tapi kali ni dia duduk dari petang. Kelas habis pukul 6, dia terus ke perpustakaan sebab nak siapkan assignment. Hari tu adik pun ikut sekali. Dalam pukul 8 malam, Zam terasa lapar. Lepas bincang dengan adik, mereka berdua buat keputusan nak balik rumah dulu. Mandi, lepas tu keluar pergi makan. Dalam perjalanan balik rumah, Zam telefon Kamal ajak dia keluar makan sekali. Kamal setuju. Sampai rumah, Kamal pun baru sampai. Jadi Zam dengan Adi naik atas nak mandi dulu. Lepas mandi, Zam dan Adi turun bawah. Kamal ni pula pergi mandi ke atas. Maklumlah tandas kat bawah ni malam-malam tak ada siapa yang berani nak guna. Masa mereka berdua tengah borak-borak dekat bawah tu, tiba-tiba terdengar orang menjerit dari bilik atas. Kuat sangat. Cepat-cepat mereka naik ke master bedroom. Zam buka je pintu. Dia tengok Kamal tercampak ke tepi bilik macam kena flying kick. Nasib baik kepala dia tak kena dinding. Keadaan jadi panik gila masa tu. Zam terus periksa tandas. Mana tahu ada pencuri ke apa. Tapi tak ada sesiapa dalam tu. Lepas tu Adi panggil Zam tolong angkat Kamal letak ke tengah bilik. Kepala dia mereka letak bantal. Adi panggil Kamal. Kamal macam tak sedar. Mulut dia mengomel je. Zam nak telefon ambulan, tapi Adi cakap tak payah dan beritahu ada benda lain yang mengganggu sebenarnya. Mereka pun lap muka Kamal dan bagi dia sedar. Bila tengok keadaan Kamal macam tu juga, Zam terus azan dekat telinga Kamal. Adi pula telefon kawan-kawan serumah yang lain. Lepas 10 minit baru Kamal tersedar. Dia tanya, kenapa ni? Aku dekat mana? Nampak muka Kamal macam keliru. Lepas tu dia terus rebah. Tidur ke pingsan? Entahlah. Adi terus duduk sebelah Kamal sambil pegang ibu jari kaki dia. Mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Tak lama kemudian Adi mengadu terasa sakit. Kebetulan kawan serumah yang lain pun sampai. Mereka pun terus buat bulatan sambil baca ayat Quran dan ambil giliran pegang ibu jari kaki Kamal. Tak lama lepas tu Kamal pun tersedar. Masa dia bangun tu, Kamal cakap dia haus sangat. Zam bagi dia air. Banyak juga Kamal minum. Lepas dah tenang, barulah Kamal buka cerita. Kata Kamal, sebelum masuk tandas tadi, dia tengok cermin yang ada dekat almari tu. Masa tengah tengok cermin tu,
tiba-tiba muncul dekat belakang dia makhluk besar warna hitam tinggi, tapi muka makhluk tu tak berapa nampak. Kamal terus panik, baru nak buka langkah baca ayat Quran, lembaga tu cekik leher dia dari belakang. Masa tengah bergelut tu, dia berjaya jugalah lepaskan diri. Masa ni lah dia kena flying kick dan kebetulan Zam buka pintu. Seram juga dengan cerita Kamal tu. Zam dah risau, kalau setakat menjelma tapi tak kacau, okey juga. Ni siap kena flying kick lagi. Kemudian Zam ajak semua pergi makan dulu, bincang apa yang patut. Dalam perjalanan nak pergi kedai makan tu, Zul sibuklah telefon kawan-kawan dan tok guru mereka. Masa tengah makan tu, Adi tenangkan Zam supaya jangan risau sangat hal ni. InsyaAllah nanti mereka semua akan uruskan. Zam tersengih je lah, tapi dalam hati rasa nak menangis. Zam dah terfikir nak telefon kawan lain, nak tumpang tidur rumah mereka malam ni. Lebih kurang pukul 9.30 malam, Zul kata kawan mereka dah sampai rumah. Mereka tanya Zam nak ikut sekali atau nak tunggu. Disebabkan Zam dah takut sangat, dia cakap nak lepak rumah kawan dia dekat Siberia. Jadi mereka pun hantar Zam ke rumah kawan dia di Siberia tu lah. Zul kata bila dah selesai nanti mereka akan ambil Zam balik. Sampai rumah kawan, ada juga beberapa kawan yang lain datang lepak dekat situ. Zam pun ceritalah apa yang jadi. Bila Zam dah buka cerita seram, yang lain pun kongsilah pengalaman masing-masing. Dalam pukul 1 pagi, Adi telefon suruh Zam tidur rumah kawan dia tu sebab mereka semua belum selesai lagi. Yang lain pun semua takut nak balik, jadi mereka semua pakat tidur rumah member dekat Siberia tu. Esoknya kawan-kawan yang dekat Siberia tu hantar Zam balik. Mereka 4 orang naik satu kereta. Dalam 4 orang tu ada seorang budak Sabah, nama dia Ben. Mereka memang tahu si Ben ni berisi, maksudnya memang ada amalan lah yang dia buat. Sampai depan rumah, yang 2 orang terus masuk rumah main PlayStation. Si Ben dengan Zam lepak luar rumah hisap rokok sambil sembang-sembang. Zam tanya, nampak apa? Ben senyum dan beritahu memang ada sesuatu dalam rumah ni. Masa tengah borak-borak tu, Zaha, Adi dan Zul keluar. Kamal tak ada, dia pergi kerja. Mereka memang tak kenal si Ben ni. Yang lagi 2 orang tu mereka pernah nampak lah. Jadi Zam pun tanyalah apa yang jadi semalam. Mereka senyum je. Lepas tu Zul bagi tahu, benda ni belum selesai lagi. Banyak pula yang suka duduk dekat kawasan ni, tapi semuanya terkawal. Mereka dah buat pelinding dekat kawasan rumah tu. Zam masih tak puas hati dengan jawapan Zul tu, jadi mereka pun terangkan. Kata Adi, makhluk tu memang dah lama ada dekat situ. Tapak perumahan tu asalnya tempat tinggal mereka. Kawasan ni dah jadi macam highway mereka lah. Walaupun dah dibuang, akan ada makhluk lain yang datang singgah. Benda yang jadi dekat Kamal tu pula sebab ada orang dengki dekat dia. Jadi orang tu hantar makhluk hitam tu untuk bagi amaran pada Kamal. Mereka semua dah tahu siapa yang hantar dan dah selesaikan pun. Walaupun teman serumah Zam dah buat macam-macam untuk pulihkan rumah tu, tapi makhluk tu masih ada lagi. Tapi bagi Zam, selagi mereka tak tunjukkan diri depan-depan, dia okey je. Jadi kehidupan diteruskan macam biasa. Cuma bila malam, Zam mesti telefon teman serumah sebelum balik. Lepas sebulan 2 tu, tak adalah benda pelik yang jadi. Semua nampak tenang je. Masalahnya bila tiba hari Sabtu dan Ahad, Zaha, Adi dan Zul masing-masing dari KL dan Shah Alam. Bila hari Sabtu je, mereka balik rumah mak bapak mereka. Tinggallah Zam dengan Kamal dekat rumah. Hari Sabtu, Zam selalu keluar berakting. Kadang-kadang rasa kesian dekat Kamal. Kamal akan pastikan sebelum pukul 11 malam, dia dah ada dekat rumah temankan Zam. Zam tak adalah berani sangat duduk sorang-sorang dekat rumah, tapi kalau ada kawan lagi bagus. Maka terjadilah satu peristiwa macam biasa. Hari Jumaat, Zaha, Adi dan Zul dah balik rumah mak ayah mereka. Hari Sabtu tu, lepas maghrib, Zam sampai rumah. Minggu ni Kamal tak ada dekat rumah. Dia pergi outstation. Nasib baik Kamal dah siap-siap pasang lampu rumah, jadi tak adalah gelap. Tapi masa tutup pintu pagar tu, anjing jiran nasib menyala je sampai angka sebelah rumah ni keluar. Sempatlah Zam berborak dengan dia sambil anjing tu tak habis-habis menyala. Tak lama lepas tu, anti keluar bawa anjing dia masuk ke dalam rumah. Zam tak fikir benda bukan-bukan sebab memang dah penat. Lepas sembang dengan angka sebelah, Zam pun masuk rumah, naik atas, masuk bilik. Sambil on PC tu, Zam pun siap-siap lah nak pergi mandi. Masuk je tandas, Zam terdengar macam ada benda jatuh, tapi tak tahu dari mana. Zam rasa dari bawah dekat dapur. Malah fikir, Zam terus mandi. Lepas mandi dan solat, dia layan PC main game Football Manager. Masa tengah layan main game tu, Zam terdengar lagi bunyi benda jatuh. Zam ingat tikus ke apalah yang terlanggar barang-barang dekat bawah tu. Bila masuk kali ketiga terdengar bunyi benda jatuh lagi, Zam mula terfikir, dahlah dia duduk sorang-sorang dekat rumah, takut benda lain pula yang datang. Masa tu awal lagi, baru pukul 9.30 malam. Segan nak telefon kawan-kawan. Zam pun berdehem lah. Lepas berdehem, terdengar bunyi benda jatuh lagi.
Sah, memang ada benda ni. Masa tu terfikir nak lari keluar rumah je, tapi yang jadi masalahnya bila turun tangga terus nampak dapur. Lepas tu Zam baca ayat Quran yang dia tahu dan teringat Kamal dia pesan kalau kita takut benda ni lagi musik. Jadi Zam pun pergi ambil wuduk. Keluar dari tandas, tercium bau wangi pula. Zam dah menggigil satu badan, jantung macam nak luruh. Dari berjalan, Zam terus merangkak menuju sampai ke dalam bilik. Nak azan, suara macam tak keluar. Zam terfikir, kalau nak lari keluar, kena berdepan dengan benda tu dekat bawah. Kalau tak lari, memang tak tidur malam ni. Macam-macam boleh jadi. Jadi jawapannya kena lari. Kemudian Zam off PC dan tutup lampu bilik. Lepas tu perlahan-lahan dia keluar bilik. Bau wangi tu ada lagi, cuma tak kuat sangat, macam bau bunga dekat kubur tu. Sampai dekat tangga, Zam terus lari. Cepat-cepat dia lompat ke bawah. Memang tak toleh dah kiri kanan. Masa tu Zam memang tengok pintu rumah je. Sampai dekat pintu, bulu roma terus meremang. Masa nak buka pintu pula, Zam terdengar bunyi air singgi dekat dapur, macam orang buka. Zam memang sedaya upaya tak nak pandang ke dapur. Tiba-tiba, Zam, kau nak ke mana tu? Lah, rupanya Kamal buat suspend betul. Masa bila entah dia balik, tapi kata pergi outstation. Zam pun berjalan nak menuju ke dapur. Baru separuh jalan, Zam berhenti, terkaku. Kamal yang dekat sinki tadi dah bertukar jadi makhluk perempuan tua. Muka menyeramkan, hidung panjang, rambut panjang sampai ke pinggang, telinga panjang jatuh ke dada. Perlahan makhluk tu datang ke arah Zam. Sedaya upaya Zam cuba bertakbir, akhirnya terkeluar juga. Allahu Akbar. Cepat-cepat Zam lari ke pintu, masuk kereta. Start engine dah terus keluar dari situ. Sampai dekat kedai makan, Zam lepak kejap tenangkan diri. Lepas tu Zam telefon adik dia yang belajar dekat Ceras. Lepas dah tenangkan diri, Zam terus memandu ke Ceras jumpa adik dia. Bila sampai Ceras, Zam terus bawa adik dia keluar pergi makan. Dia tanya Zam kenapa muka dia pucat. Zam jawab lah, ada benda kacau dekat rumah tadi, sebab tu dia datang sini. Adik Zam ni hati kering sikit. Malam tu dia ajak Zam tidur rumah dia, tapi rumah adik Zam ni tak selesa, ramai orang. Adik Zam pun faham Zam ni kalau bab tidur memang cerit sikit, kena tidur dalam bilik. Akhirnya adik Zam kata, adik temankan abang tidur rumah abang lah. Zam pun okey lah, jom. Apa lagi? Dalam perjalanan mereka borak-borak lah nak hilangkan rasa gementar tu. Lebih kurang 45 minit mereka sampai rumah. Masa tu semua okey je. Zam buka pagar, masukkan kereta. Pintu dia terlupa nak kunci tadi, dah kalut sangat kan. Tapi masa tu memang meremang habis bulu roma. Disebabkan Zam tinggal ke rumah tadi dalam keadaan terang benderang, tak adalah rasa seram sangat. Mula-mula mereka berdua duduk dekat ruang tamu bawah. Adik on PS2 layan main game. Zam memang tak berani nak naik atas sorang-sorang. Tah macam mana Zam beranikan diri nak pergi ke dapur. Adik cakap kalau takut jerit. Bila Zam masuk dapur, tak ada pula barang bersepah. Semua okey je. Air singki pun okey. Masa tu Zam betul-betul berdiri sebelah tandas bawah tu. Bila pusing nak pergi ke ruang tamu semula, terdengar bunyi orang flush air tandas. Apa lagi, Zam terus lari duduk sebelah adik dia. Zam bagi tahu adik dia pasal tandas tu. Adik dia terus bangun dan menjerit, ini rumah abang aku. Kalau kau nak tumpang boleh, tapi jangan buat apa-apa pada kami. Kalau kau kacau aku, siap aku kacau kau balik. Masa tu dah dekat pukul 1 pagi. Lepas tu Zam dengan adik dia terus layan main game. Masa tengah main game tu, tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh lagi dekat dapur. Mereka buat tak tahu je, teruskan main game. Tengah syok layan game, tiba-tiba terdengar bunyi motor dekat depan rumah pula. Lepas tu ada orang telefon Zam. Nombor memang Zam tak kenal lah. Dia perkenalkan diri. Baru Zam kenal orang yang datang ni kawan Zul, Mamat nama dia. Memang pernah datang lepak dengan mereka sebelum ni. Yang peliknya dia datang seorang. Zam pun buka pintu bagi Mamat masuk. Kata Mamat, Zul bagi tahu yang minggu ni Zam tinggal seorang dekat rumah. Kebetulan dia baru habis training polis, tengah cuti. Jadi Zul minta tolong kalau dia free temankan Zam dekat rumah. Baik kan housemate Zam ni? Zam pun okey je lah. Mamat memang tahu keseraman rumah ni. Dia pun ada belajar juga. Lepas tu Zam pun bagi tahu apa yang jadi tadi. Mamat hanya tersenyum je. Lebih kurang pukul 2.30 pagi, mereka semua naik atas nak tidur. Zam dengan adik dia tidur dalam bilik Zam lah. Mamat tidur dekat master bedroom. Sebelum tidur, Mamat ingatkan supaya ambil wuduk. Lepas tu terdengar Mamat azan dalam master bedroom tu untuk peninding katanya. Lepas habis azan, tiba-tiba bam, bunyi benda jatuh kuat sangat dekat bawah. Lepas tu adik Zam pula azan dalam bilik Zam. Lepas habis azan, sekali lagi terdengar benda bunyi jatuh kuat juga bunyinya. Kemudian Mamat ajak Zam dengan adik dia turun bawah nak tengok apa yang jadi. Mula-mula Zam takut jugalah, tapi lepas kena pujuk baru dia nak ikut. Yelah, kalau mereka berdua turun ke bawah, Zam tinggal sorang ke atas, lagi naya. Mamat pun jalan dulu. Sampai dekat tengah tangga, Mamat pesan kalau jadi apa-apa jangan lari, baca ayat kursi banyak-banyak sampai bawah.
Mereka tengok semuanya okey. Lampu bawah memang tak tutup. Ruang tamu semua okey. Mamat berjalan ke dapur pula. Pintu tandas bawah tu terbuka. Masa tu Zam lah yang paling cuak sekali, sebab mereka satu rumah tak guna tandas bawah ni. Mamat periksa dalam tandas, tak ada apa-apa. Baru nak tutup pintu tandas, tiba-tiba paip air singki terbuka. Dengan spontan Zam pergi tutup air singki tu. Lepas tutup, air tu keluar balik. Zam pun biarkan je lah. Masa ni mereka semua dah ngantuk dan buat keputusan nak naik atas balik. Semua tidur dalam satu bilik, iaitu dekat master bedroom. Mula-mula memang susah nak lelapkan mata, tapi tak lama lepas tu terlelap juga. Masa tidur ni lah Zam kena tindih. Bila dah terlepas dari tindih tu, Zam jadi geram sangat dan suruh makhluk tu tunjukkan diri. Sekali memang betul dia tunjukkan diri. Perlahan-lahan dari bawah kaki muncul lembaga hitam besar tinggi berdiri hujung kaki Zam. Muka hitam, mata merah, badan macam asap-asap hitam je. Disebabkan terlalu takut, Zam selubung badan dia dengan selimut dan tutup mata rapat-rapat. Lama-lama tak sedar, dia dah tertidur. Sedar-sedar je dah pagi. Rupanya adik Zam pun kena tindih, siap kena cakar lagi dekat tangan. Mamat pula muka macam orang tak cukup tidur. Rupanya dia berentap dengan makhluk tu. Nasib baik yang datang mencabar tu tak kuat sangat. Kalau tak melingkup juga. Mamat pun telefon Zul dan ceritakan apa yang jadi malam tadi. Zul cakap lepas asar nanti mereka nak jumpa. Lepas tu Zam dengan adik dia buat keputusan nak balik kampung. Lepas sarapan mereka balik kampung. Mamat terus balik rumah dia dekat Ampang. Esoknya tengah hari Zam balik KL. Lepas hantar adik, dia pun balik rumah. Sampai rumah adalah 2 biji kereta tapi tak ada orang. Zam rasa mungkin mereka pergi makan dekat luar kot. Zam pun dengan senang hati masuk rumah. Keadaan macam biasa. Zam naik atas terus masuk bilik. Lepas solat Zam dengar teman serumah dia balik. Zam pun apa lagi terus turun ke bawah. Jadi mereka pun mulakan cerita apa yang berlaku semalam. Kali ni Zul panggil guru mereka turun. Ada 2-3 orang ustaz lain juga yang join. Katanya kalau nak tangkap benda-benda macam ni kena bawa geng ramai sikit. Lepas maghrib mereka pun mulakan upacara. Zam tanya dapat tangkap ke atau mereka lari. Mereka cuma bagi tahu kali ni mereka tangkap dan buang je. Pasal tandas dekat bawah tu pula, rupanya Kamal dah banyak kali kena dalam tandas tu. Lampu tertutup lah, air terbuka lah, boros gigi, sabun jatuh lah. Memang ada benda yang duduk dalam tu. Mereka kata benda yang duduk dalam tu badannya bongkok, kuku, kaki, tangan semua panjang, rambut kerinting, berbulu. Waktu maghrib memang dia suka main dalam tandas tu. Cuma guru mereka ada pesan, jangan tinggal solat, baca Quran, jangan kencing berdiri. Sebabnya benda ni memang ada sekeliling kita. Bila-bila masa je dia akan datang tanpa diundang. Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.